Yang masih degil ni saranan saya saman je lah. Tak kira lah siapa pun. Sebab apa? Dia menyusahkan orang lain. Tolonglah ikut SOP, ikut arahan daripada pihak atasan. Janganlah marahkan kepada penguatkuasa bila kita mengambil tindakan. Sedangkan kita dalam masa yang sama, kita tak memainkan peranan untuk membantu diri kita sendiri dan juga membantu keluarga kita dan juga membantu kerajaan. Diam tak diam, sudah setahun lebih kita berperang melawan COVID-19. Pada awalnya, kita dilihat berjaya mengatasi kes ini. Namun, apabila gelombang kedua muncul, kita mulai alpa. Kita meremehkan usaha memerangi musibah ini. Ada di antara kita yang sibuk menjadi si paku dulang, mencari kesalahan si kayangan. Ada pula yang sibuk mendaftarkan diri menjadi ahli si anti vaksin. Natijahnya, tahniah. Kita berdepan PKP 3.0. Angka jangkitan pandemik ini di dunia saban hari semakin tinggi, tidak terkecuali Malaysia. Sehingga sekarang sudah lebih 500,000 rakyat Malaysia telah dijangkiti virus maut ini. Dengan mencatatkan kes kematian harian tertinggi sebanyak 126 kes pada 2 Jun yang lalu, manakala pada 29 Mei pula, negara mencatatkan 9,020 kes jangkitan baharu tertinggi. Angka-angka yang dicatat ini amat menggusarkan seluruh rakyat Malaysia. Di manakah silapnya? Beribu kompaun telah dikeluarkan oleh pihak Polis Diraja Malaysia PDRM, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan pihak berkaitan kepada mereka yang melanggar SOP COVID-19. Itu belum lagi perihal mereka yang digelar golongan kayangan yang dilihat sewenang-wenangnya melanggar arahan ini, seolah-olah mahu mencabar pihak berkuasa. Tidak kurang juga segelintir dari kita yang cuba-cuba merentas sempadan untuk pulang ke kampung halaman di saat perintah kawalan pergerakan PKP dilaksanakan. Lihat sahaja laporan-laporan berita yang melaporkan kesesakan dan pertambahan kenderaan di lebuh raya. Kita sebenarnya sedang bertungkus lumus untuk memutuskan rantaian wabak ini. Namun, ada di kalangan kita buat acuh tak acuh terhadap musibah yang melanda negara ini. Terdapat segelintir daripada mereka ini yang masih lagi degil, yang memperlekehkan, yang tidak puas hati dengan tindakan dan cara penguatkuasaan dilaksanakan khususnya oleh PDRM. Jadi saya berpendapat bahawa segelintir masyarakat yang masih tidak faham peranan kita sebagai anggota penguatkuasa, kita hanyalah untuk memastikan bahawa virus COVID-19 ini dapat kita kawal dan seterusnya kita dapat hapuskan di negara kita. Itu sahaja, tak ada tujuan lain. Tetapi dalam usaha kita untuk ke arah SIFA, ke arah mengurangkan COVID-19, sudah tentu akan ada orang-orang yang degil begini, yang tidak mematuhi SOP, yang bila kita suruh pakai pelitup muka tak mau pakai, kalau pakai pun tak pakai dengan betul, kalau kita suruh scan imbas MySejahtera terlupa ataupun tak mau gunakan langsung MySejahtera. Jadi ini perkara-perkara yang sebenarnya yang telah kita tempuhi dah lebih daripada setahun kita tempuhi, tapi masih ada lagi segelintir mereka, bukan semua tapi hanya segelintir orang-orang yang tidak berpuas hati apabila kita mengambil tindakan ke atas mereka. Pandemik COVID-19 ini merupakan isu global yang sedang ditangani oleh dunia. Wabak baharu yang muncul di abad 21 ini memberi kesan yang amat dahsyat di seluruh dunia. Segala aktiviti ekonomi tersekat yang menyebabkan ekonomi merudum. Rakyat hilang kerja, hilang sumber pendapatan dan terpaksa melakukan apa sahaja demi meneruskan survival hidup. Bukan semua daripada kita yang tidak patuh kepada arahan Majlis Keselamatan Negara MKN, khususnya pihak kerajaan untuk mematuhi SOP bagi mengekang penularan wabak ini. Hanya segelintir kecil dari kita yang bersikap begitu.
Namun disebabkan ketidakpatuhan terhadapnya, kes COVID-19 semakin meningkat dan berada di paras yang membimbangkan. Natijahnya, Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 terpaksa dilaksanakan. Sebenarnya kita nak menyedarkan orang ramai bahawa COVID-19 ni dia tak mengira siapa. You orang kayangan ke, orang biasa ke, sama saja. Kalau kena COVID, semualah kena. Saban hari kita tengok, ada saja kematian yang berlaku. Ini menunjukkan bahawa COVID ni sesuatu yang benar, yang betul, yang berlaku. Dalam berdepan musibah ini, ramai yang terkesan. Namun, kerajaan sentiasa membantu masyarakat dalam situasi genting seperti ini. PKP 3.0 menjadi jalan penyelesaian dalam membebaskan diri daripada pandemik COVID-19. Rata-rata rakyat Malaysia bersetuju kerajaan melaksanakan PKP 3.0 demi melandaikan kembali lekuk jangkitan virus ini sekaligus melenyapkannya. Namun, terdapat juga nada-nada sinis dalam meremehkan usaha ini, terutamanya berkaitan pengambilan vaksin. Terdapat golongan yang mempertikaikan pengambilan vaksin COVID-19 ini, walhal vaksin-vaksin ini telah pun diiktiraf dan diyakini selamat untuk digunakan. Pengambilan suntikan vaksin sama ada Pfizer, AstraZeneca dan sebagainya adalah kaedah terbaik dalam melumpuhkan jangkitan COVID-19. Mereka yang digelar golongan anti-vaksin ini selagi boleh mahu menghasut orang ramai agar tidak mengambil vaksin atas alasan ianya berbahaya dan tidak selamat. Vaksin itu sebenarnya adalah satu bahan yang digunakan untuk memastikan sistem imun badan kita dapat membina antibodi untuk melawan sebarang jangkitan. Dan sifat virus ataupun bakteria itu sendiri sebenarnya dia boleh menyebabkan punca kepada sesuatu wabak. Jadi sebab itu kita perlukan vaksin. Disebabkan oleh orang kata macam saya katakan tadi lah sifat virus itu sendiri. Jadi vaksin ini sebenarnya adalah langkah terbaik lah, langkah yang paling baik untuk kita mencapai herd immunity ataupun immunity berkelompok. Dan immunity berkelompok ini sebenarnya hanya kita boleh capai melalui imunisasi yang tinggi lah, liputan imunisasi yang tinggi di dalam masyarakat kita. Untuk anti vaksin ni bagi saya kan, pandangan macam ni dekat Malaysia ni akan menggagalkan kempen kerajaan untuk membebaskan negara kita daripada COVID-19. Anti vaksin ni dia kalau dia tak suka okey untuk dia kan, tapi bila dia sebarkan pada public kan, orang semua jadi takut nak ambil vaksin kan. So tak eloklah. Apalah ertinya jika usaha mengekang penularan COVID-19 yang dilaksanakan oleh kerajaan ini tidak dipatuhi? Ibarat mencurah air ke daun keladi. Akhirnya, apa pun tak jadi. Dek kerana sikap kita sendiri yang mementingkan diri tanpa memikirkan kesan pada masyarakat sekeliling. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab dan cintakan negara, saat inilah kita harus buktikan kebersamaan kita dalam kehendak untuk memenangi peperangan ini. Tepuk dada, tanya selera. Apakah situasi ini kita mahu berterusan sampai bila-bila? Hairan bila memikirkan masih ada segelintir daripada kita yang cuba rentas negeri, rentas daerah. Kita sudah berada di medan perang, tak usah berundur. Kita seharusnya terus maju menentang COVID-19 demi menikmati sebuah kemenangan.